أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Azhan, itu juga Ustaz Idris yang telah pun memberikan kuliah lebih awal kan. Telah pun berkuliah dengan semua pada sebentar tadi. Pastinya kan kita masih lagi meluap-luaplah semangat untuk menimba ilmu kan, menimba ilmu. Seperti mana Nabi bagi tahu kan, seperti mana yang Nabi tegaskan, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Dan orang yang mengajar ilmu ni insya-Allah tak pernah cukup dah kan. Mengajar ilmu ni tak pernah cukup, tak ada orang yang sempurna. Makin kita cari, makin banyak kita tak tahu. Makin kita belajar, makin banyak kita tak erti ya? Jadi kita mudah-mudahan. Macam ada satu lagi juga, makin orang cari harta, makin tak cukup. Ada juga kan? Jadi sampai ke sudah. Jadi mana kita nak? Jadi kalau hidup kita ni, kalau kita mengajar duit sampai bila-bila tak selesai. Sampai bila-bila tak selesai. Nabi sebut manusia ni, dia kata anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Dah bengkok dah, nak mati mana dah duit lagi fikir tu. Nah, yang lain tak ada fikir kan. Dia kan fikir dah, banyak tak sumbangan aku ni. Kan banyak tak aku sedekah, tak fikir. Dia fikir duit ada tak? No. Makan tak selera. Roti canai tak nak. Mi goreng tak lalu tak kan. Duit nak, boleh lah, boleh. Duit nak kan. Tu kan tahap nak mati tu kan. Duit nak kan. Jadi nikmat kekayaan sebenarnya adalah ujian. Tu sebab hari ni tajuknya kekayaan bukan tanda kemuliaan dan kemiskinan bukan tanda kehinaan. Jangan ingat bila kita kaya maka kita mulia. Kan? Wah, bila ada duit dia ada segala-galanya. Lontar tu lagi dah. Kan ada orang tu duit banyak, anak tak ada lagi. Tak kau kata segala-galanya kan? Tak segala-galanya kan? Dia sanggup bayar berpuluh-puluh ribu untuk menjalani proses apa IVF apa benda tu kan. Biar dia dapat wujudkan tolu yang lain. Bertolu daripada tak bertolu lah. Dapat dia beranak kan. Yang berjaya, yang tak berjaya sebab dengan izin Allah juga kan. Tapi ikhtiar. Macam-macam buah ditelan ni. Kan? Kau topuk pokok kelapa tu, kau makan buah yang paling pertama sekali gugul, lepas kau topuk pokok tu. Dibalun dia sampai habis. Lagi penyakit pula badan ni. Contohlah kan. Jadi macam-macam lah petua orang tua ni kan. Ikhtiar dah buat. Jadi duit bukan segala-galanya. Adalah yang cakap duit bukan segala-galanya ustaz, tapi segala-galanya nak pakai duit. Dia tahu ya juga kan. Macam contoh kita datang hari ni kan, nampak tabung tu kan, janganlah kita buat tak reti kan. Ikut jalan topi weh, dekat topi tak ada tabung, belakang ada tabung. Jangan dia ikutlah jalan topi, tak nak ikut jalan belakang kan. Tak dapat banyak bagi sikit, tak dapat bagi sikit bagi banyak kan. Bak kata orang tu dulu datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang, macam tu dia. Jadi biarlah ada tanda kita dekat sini. Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Mana biarlah ada tanda kita kat tempat orang. Salah satu tanda sumbangan. Itulah tanda kan. Orang kata makan sirih berpinang tidak, pinang ada kat Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, togah dek budi dengan bahasa. Budi bahasa datang tempat sadap. Kadang-kadang kat rumah payah nak tidur, tengah dengar kuliah boleh tidur tu. Rezeki Allah bagi kan. Dalam Ustaz Idris cerita tu pek tidur, Samsul Rebat cerita pek dia tidur. Kat rumah payah nak tidur. Sebab apa? Sebab selesa. Kan? Lantai selesa. Kalau baring dapat bantal ni rasa leno betul ni sampai tengah hari. Kan? Jadi yang leno, yang selesa ni
Bukan free, semua ada harga dia, maintenance dia kan. Nak pula sekarang ni tengah nak mengutip dana pula RM200,000 untuk membaik pulih bangunan yang telah uzur dekat sini kan. Apa lagi? Dong aja tu cepet-cepet bagi. Ada orang dah masuk dalam kubur. Dia dah masuk dalam kubur, dia tengok, apa lapang nak kubur aku ni? Taklah lapang sangat, lapang sikit lah. Lega pula kubur aku ni. Sebab dulu kau pernah datang kat Kota Raja dulu, kau sedekah RM1 dengan ikhlas. RM1 macam ni kubur aku. Kalau aku tahu, aku bagi semua hartaku. Tapi dah lambek lah masa tu, dah mati. Kan? Jadi boleh bagilah. Kan? Sebenarnya kekayaan juga adalah ujian kepada sejauh mana kita bersyukur dengan nikmat. Dan kadang-kadang ada nikmat yang dikurniakan kekayaan itu menyebabkan seseorang itu menjadi lalai. Kemiskinan bukan bermakna kita terlepas daripada ujian Allah. Tetap ada ujian dia. Kan? Begitu juga kadang-kadang Allah Ta'ala bagi ujian miskin, nak melihat orang tu macam mana keadaannya. Ada orang bila miskin, kejap-kejap mengeluh, jajak mengeluh, kenapalah aku miskin, kenapalah hidup aku susah, kenapalah aku tak ada duit. Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan demikian kami uji sebahagian daripada mereka yang kaya raya dengan sebahagian yang lain yang fakir miskin. Lalu orang kaya itu berkata kepada orang fakir miskin beriman, inikah orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka di antara kami? Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui akan orang yang bersyukur? Surah Al-Ankabut ayat yang ke-53. Kan? Bayangkan, orang kaya boleh nampak orang miskin tu, dia boleh cakap macam tu. Nikah orang yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada mereka. Kan? Jadi makna kata Allah bagi nikmat miskin kat dia tu. Jadi dia tak pening-pening kepala. Kita cuba tengok orang naik kereta besar tu, rotek dia tak main lah 200-300 kan. Rotek beriban-riban tu, bersebahasa budak sekarang lah, beriban-riban, kadang-kadang 6-7 riban, 6-7 ribu. Relax dia. Dah lah serontak mati semua kereta. Dalam senarai kereta dia tak ada langsung kereta Grand Liviva, tak ada kan. Livina paling tahu, Liviva tak ada. Viva 660 mana ada? Tak ada. Semua kereta mewah-mewah. Kadang-kadang dia renew road tax tu, dia tak bawa pun kereta tu. Ya Allah, tahu ada. Saya pernah pergi satu rumah orang kaya dekat Aikroh, Melaka. Bersungkup kereta tu. 10 kereta dalam rumah tu, berapa banyak yang dia tak sempat bawa dalam setahun. Apa yang tu? Apa salah kau cat, kau print tepi tu, Kota Raja, kontasnya satu, boleh pakai kan? Contohlah. Hantar ke Besar Hafiz, tak. Kadang-kadang dia start engine, bagi start engine ni, beli untuk start engine ni. Bayangkan, nak cerita apa? Itulah pelik orang berduit ni. Jadi ujian tu kan. Jadi kita ni pula yang miskin komplain, kenapa aku tak banyak kereta macam dia. Komplain pula. Kita naik motor daripada bawah ke atas, motor tu rotek tak ada, nombor plate pun tak ada. Contohlah kan, nikmat Allah bagi kat kita kan. Contohlah. Jadi kekayaan atau kemiskinan bukanlah ukuran keimanan kepada Allah Ta'ala, tapi keimanan diukur melalui sikap kita terhadap apa yang Allah berikan kat kita. Allah bagi kaya, apa sikap kita? Allah bagi miskin, apa sikap kita? Allah bagi sihat, apa sikap kita? Allah bagi kita sakit, apa sikap kita? Allah bagi kita lapang, relax, apa sikap kita? Allah bagi kita sibuk, apa sikap kita? Aduh, sibuk pula. Hei, pagi tadi dah lah kek Batu Gajah, kau nak kau kek Kota Raja tengah hari, petang kan kau nak pergi Banting pula, malam kan kek Melaka. Aduh, sibuk pula. Marah, sibuk. Tiba-tiba program batal. Kenapa lah program batal? Marah juga. Macam tu kan. Macam tu lah. Hari tu bulan puasa. Kenapa raya hari Selasa? Indonesia Isnin, Brunei Isnin. Kenapa kita je dalam Malaysia ni? Apa bulan ni dia tengok tak sama ke? Marah masa tengah-tengah puasa tu. Membincangkan raya jatuh patutnya bila. Dia pula cakap sepatutnya kena raya Isnin. Dia lagi pandai pula. Tiba-tiba umum hari Senin, marah juga. Kenapalah raya hari Senin? Kata. Tak sempat merandang.
Saya pergi beli malam raya tu, saya belilah lemang dalam 3-4 batang dekat kedai Ijan lemang panis kat Jalan Jalabu kat Seremban tu. Macam mana bang? Okey menego bang. Entahlah ustaz, poning kepala ni. Dah tak tentu yang mana buluh yang mana lemang dia kata. Sebab ramai benar orang beli malam tu. Cina, India pun beli. Kita pun nak confuse dah raya siapa tak tahu. Bayangkan tu. Tapi nak bagi tahu kan, kita dah terlupa kepada basic dia. Bukankah kita raya kalau nampak anak bulan kan? Yang pengikut kelana kuda tu apa suruh? Kan? Memanglah dia berdasarkan kiraan falak, dia beritahu jangkaan Selasa, tapi tetaplah tengok nampak pula anak bulan malam tu, nak buat macam mana kan? Redha lah. Itu pun dengan tahap terperanjat raya tu, berapa ramai orang tak sampai puasa 6 itu. Ada ustaz yang saya jumpa tu, ustaz macam mana ustaz sampai puasa 6? Ada sudah dah tahu sampai baik tahun lepas. Tahun ni tak baik kan. Jadi setiap ujian yang Allah Taala berikan kepada kita, yang pentingnya ujian Allah bagi, sikap kita tu akan melambangkan kita akan dapat buka hati kita tengok mesti ada hikmah yang Allah Taala nak bagi kat kita. Kan? Allah jadikan ada golongan kaya dan miskin supaya kita saling bantu membantu antara satu dengan yang lain. Orang miskin tu mungkin dia tak ada duit, tapi dia pandai bab mengomeh rumah bagi kat dia. Mesen rumput habis, dia besok boleh cabut rumput tu. Rumput mana dia nak cabut, rumput mana dia nak mesen, rumput mana dia nak simpan. Trim pokok pun dia pandai. Jadi orang kaya ni semua benda tak pandai. Jadi dia pandai bayar je. Jadi dia minta orang miskin ni boleh tolong saya. Boleh bang, ambil apa? Tolong bersihkan longkang, tolong bersihkan ni. Orang kaya ni sikit-sikit gali, sikit-sikit gali. Man, pegang penyapu gali, penyapu ni kata geli-geli, kalau tak faham gali lah. Geli-geleman. Kan? Gali ni sebenarnya. Gali tak nak, tak boleh lah. Tak boleh lah. Jadi ada rezeki orang kaya, orang miskin pada orang kaya. Kan? Iya. Saya ingat ni arwah abah saya dulu. Arwah abah saya dulu bila nak balik kampung, duit dia lah tak macam sekarang, anak ada kereta seorang satu. Arwah abah saya tak ada kereta. Ada motor Honda Cup NU 502 nombor plate-nya. Jadi nak balik kampung, bayang setiap tahun nak balik kampung, arwah abah saya akan menyewa pinjam kereta dekat jiran yang berbangsa India tu, dia bagi RM30 sehari. Kumpul daripada awal tahun tu nak dapat RM60, dapat balik raya 2 hari. Balik tetap balik. Orang Negeri Sembilan macam tu. Raya memang balik. Kadang-kadang tak raya pun balik. Ayam bertelur balik, kucing beranak balik. Orang Negeri Sembilan tu. Tu sebab kat stesen bas Pudu tu yang beratur sampai keluar semua Negeri Sembilan. Dulu kan, dululah. Rupa-rupa dia nak menunjukkan macam manalah kan orang miskin ni adalah cara kaedah dia. Kan? Adalah kaedah dia. Jadi manusia ni semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan tak ada manusia yang sempurna di sisi Allah. Kan? Kepada mereka yang memiliki kekayaan, janganlah kita leka dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga lupa untuk beramal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beramal kepada Allah, rebutlah peluang untuk membantu mereka yang susah, membantu mereka yang miskin. Berkongsi kekayaan dengan orang lain adalah satu cara kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan merasa rugi membantu orang miskin, kerana janji Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti. Kan? Nabi sebut apa? Nabi kata sungguhnya orang yang bersedekah tu takkan berkurang hartanya, malahan bertambah, bertambah dan bertambah. Bertambah. Iya. Saya dulu tolong bawa saudara mara saya yang susah-susah bawa pergi umrah. Masa saya bawa tu monong. Buku akaun monong, saya pun monong. Sebab rupa-rupa yang susah nak kena bawa 15 orang monong. Kan, masa tu tak dengar padan muka kau. Kau dalam ceramah bukan main lagi cakap sedekah tak pernah miskinkan orang. Kau rasakan sekarang. Dengarlah bisikan tu. Kan? Tapi bila kita dah buat, baru kita faham. Rupanya Allah Ta'ala ni janji dia jelas. Belum pernah lagi sedekah memiskinkan orang. Memang betul.
Habis tu Allah Ta'ala ganti balik. Tak sampai 3 bulan Allah ganti balik duit saya, boleh balik ke Malaysia balik semula. Tapi tak adalah masa tu cakap dalam hati mujur balik modal, tak adalah cakap macam tu. Masa tu cakap dalam hati, siapa lagi aku nak tolong ya Allah, tolong jangan angkat tangan. Ni contoh ya. Jadi dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud mereka bertanya kepadamu mengenai apa yang mereka nafkahkan, jawablah apa sahaja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 215. Jadi ujian Allah kepada manusia berlaku dalam pelbagai bentuk. Pelbagai bentuk dan ujian untuk melihat bagaimana cara kita menghadapinya. Oleh itu sebaiknya hadapilah dengan cara berlapang dada. Berlapang dada. Maknanya bila lapang dada ni kita akan rasa ni sentiasa baca hikmahnya. Tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup penuh dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. Marah pula mikrofon ni. Macam tu kan. Selaut garam terasa tawar kalau kita hidup dengan penuh berhikmah. Hal tu mic jadi maknanya okay. Dalam 200,000 tu kalau ada balance kita repair lah ni sekali. Lorak lah tiba-tiba kan. Macam tu. Jadi maknanya selaut garam terasa tawar. Contohlah kita ambil cawannya kan. Cawannya kita ambil sesudu garam. Kita masuk sesudu garam, kita kacau-kacau minum, rasa-rasa masin. Sesudu garam masin nak? Masin kau tidak, apa yang takut nak jawab. Saya tanya masin nak? Masin. Tapi kalau kita letak dalam sebelidi tahu tu cakap Negeri Sembilan, sebaldi air, sesudu garam masuk dan sebaldi air, kita kacau, rasa-rasa masin nak macam minum dalam cawan tadi? Kurang lah. Tu saya kata tadi, lapangkan. Bila ada masalah kita jangan kocikkan skop tu, lapangkan, cari hikmah, insya-Allah kita akan rasa yang masin tadi pun rasa tawar. Macam itulah. Bila abang Abius kono ujian rumah, dia kata rumah orang ustaz lumpur masuk dalam rumah. Rumah saya pula rumah masuk dalam lumpur tu. Tak nampak rumah. Dia rasa lapang ustaz. Mana saya tak ada rezeki lah tu, dia kata. Tapi bayangkan kalau saya, dia fikir pula, kalau saya ada dalam rumah tu waktu rumah masuk dalam lumpur, dia kata tak yo pula. Jadi dia lapangkan lagi pemikiran dia. Dia kata apa? Yang dia menangis tu bukan sebab dia hilang harta benda dia dia menangis sebab sedih mikirkan ada orang lagi teruk daripada dia. Makcik tu paling tidak abang Abius tahu dalam lumpur tu ada rumah dia. Yang satu makcik tu rumah dia tinggal tangga. Tangga rumah tu je yang stay. Rumah dah tak ada. Mana rumah bukan milik dia, tangga tu je milik dia. Nak baik macam mana? Kan? Itu sebab akhirnya mana milik kita? Soalan dia. Mana milik kita? Bila saya tanya kan, dekat tangan tu ada jam. Jam tu siapa punya? Siapa punya? Saya punyalah, dia jawab. Soalan seterusnya, tangan tu siapa punya? Langsung mana? Lah tangan, badan aku, seluruh tubuhku ni semua Allah punya. Macam mana kita tergamak mengaku yang jam tu kita punya? Yalah saya beli, pakai duit mana? Allah bagi. Allah Akbar kan? Macam tu lah. Samsul Debat, nama pun orang bagi kan? Tak lama so ada Samsul Debab, Samsul Dobi, Samsul Sebat, semua ada agak lah kan? Macam tu. Nak bangga-bangga tak ada kan? Lapangkan hati kita kan? Mereka yang diuji dengan kemiskinan jangan mengeluh, kerana itu tandanya Allah Ta'ala nak melihat sejauh mana kesabaran kita dalam berdepan dengan ujian dan dugaan kan?
Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada hujan dan dugaan. Banyak pula pantun hari ni. Kan? Iyalah. Hidup kalau namanya jadi orang, jadi manusia, tentu ada ujian. Kau jap lagi balik, tengok selipar hilang, ujian. Balik sampai bawah, jom kita pergi minum. Pergi minum, wallet lah tertinggal kat rumah, tak bawa. Alah, tak jadi minum, ujian. Nak minum, duduk-duduk kat kedai tu, parking dah lah, payah duduk-duduk, semua dah habis. Ayo orang ni, ujian. Ada je ujian kan. Contohlah. Jadi janganlah kita menyalahkan takdir Allah, sebaliknya salahkan diri kita. Kan? Adalah silap-silap yang aku buat ni. Macam tadi duit wallet tertinggal, salah kita lah, salah siapa lah lagi. Salahkan orang pula kan. Dan kadang-kadang ada setengah orang tu jadi susah bukan sebab apa, dia sendiri juga malas berusaha dan berikhtiar kan? Dan hanya suka mengharapkan bantuan orang lain. Ketahuilah juga bahawa kaya bukan bermaksud mulia dan miskin bukannya perlu dihina. Keimanan seseorang tidak diukur dari sudut banyak atau sikitnya harta dimiliki, sebaliknya berdasarkan keimanan serta amal soleh yang dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ia akan mendapat pahala dari kebaikan diusahakannya dan dapat seksa daripada kejahatan yang dikerjakannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Muhasabah diri kita. Bagaimanakah kita berdepan dengan ujian bagi membolehkan kita menilai diri kita dan seterusnya memuhasabah supaya langkah yang kita ambil seterusnya sesuai dan sebaiknya untuk memperbaiki diri kita supaya menjadi lebih baik. Tak adalah menjadi lebih teruk lagi. Kadang-kadang ujian datang, orang datang nak bawa duit-duit yang bukan-bukan kan? Duit yang bukan-bukan. Contohlah di Kemboja tu. Di Kemboja kan kita bagi bantuan, dia orang tunggu bantuan pada kita kan, kita bagi bantuan buat masjid, buat surau, ada bantu sekolah tahfiz, yang buat kuliah, ada yang nak beli meja. Saya ingat kisah satu kali saya pergi ke Kemboja tu, dia nak beli meja untuk, kalau tidak budak tu belajar Quran tangan pegang channel, duduk bawah garaj kereta. Dia nak minta meja. So berapa keperluan dia? Masa tu US dollar berapa entah. Kutip-kutip saya lancarkan nama kilat dekat tu. Sampai 700 800 bawa pergi ke sana, alhamdulillah dapat dia beli untuk budak-budak tu. Alhamdulillah. Kan? Tapi ada bantuan datang dekat mereka. Ada bantuan pada Timur Tengah. Nak bagi bantuan, sanggup bagi masjid juta nak bagi. Dengan satu syarat, terima Syiah gitu. Dia kata macam tu. Jadi mufti Kemboja kata, Datuk Kamarudin kata tak, dia kata tak apalah, tak dapat bantuan pun tak apa, dia kata, kalau macam tu. Ada nasib baiklah dia tu, Datuk Kamarudin tu, dia pun dapat pengiktirafan kepada kerajaan Malaysia pada ketika itu. Dia pun tetap sabar, tapi alhamdulillah orang Islam di Kemboja dah mula mendapat tempat di kalangan pemimpin Kemboja. Sebab hari tu dia orang menang pilihan raya, banyak dekat kawasan orang Islam menangkan dia. Dia baru nampak bagi muka sikit orang Islam. Bagi jalan, guru-guru apa takmir, guru-guru yang mengajar agama pun dah mula dapat allowance, dinaikkan allowance-nya. Kalau tidak dulu bayangkan gaji mufti. Gaji mufti negara Kemboja dulu bayangkan RM500 sebulan. 500 buat mufti. Cuba tengok mufti kat negeri-negeri di Malaysia. Siap driver, kenderaan rasmi, berapa boleh ribu dia punya allowance sebulan. Nampak tak? Itu beza. Itu sebab macam mana lah orang cakap duduk kat lah halam mana-mana poi pun sama yo, tu kan, tak sama. Ya. Itu sebab kita kena fikir. Itu sebab kalau kita senang, jangan lupa orang-orang yang susah. Tu Nabi pesan, tangan yang di atas lebih baik pasal atas bawah. Ada dua hadis pasal atas bawah. Nabi kata tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah. Memberi lebih baik pada menerima. Tapi satu lagi Nabi sebut pasal atas bawah. Nabi kata apa? Banyakkanlah melihat di bawah daripada melihat di atas. Kerana dengan melihat di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Kan? Jadi itu sebabnya pentingnya kalau kita tengok, kalau tengok sebagai contoh lah,
Adalah orang ni, ada satu hamba Allah ni, dia diuji dalam hidup dia sebab kekurangan dan miskin. Hidupnya ibarat kais pagi makan semalam. Kais pagi makan pagi okey tu. Dia kais pagi makan semalam, tak tahulah bila. Ada yang kais pagi makan minggu lepas mana tu. Kan? Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Begitupun dia tak pernah mengeluh dengan musibah yang diberikan pada dia. Dia tetap berusaha keras untuk menyara isteri dan 3 orang anaknya. Salah seorang pada anaknya pula diuji, ada penyakit yang sukar untuk diubati. Bahkan kudratnya tak cukup kuat untuk melakukan kerja berat kerana pernah terlibat pula dengan kebanggaan jalan raya. Tak kuat pula nak kerja. Tu yang kadang-kadang orang tengok, cubalah kerja, cubalah cari rezeki sendiri. Kadang ada Allah Ta'ala bagi ujian bertimpa-timpa. Anaknya begini, ayahnya begini, kan? Isterinya pula tidak bekerja demi menjaga anaknya yang sakit. Yang dia yang tak larat tu buat juga kerja mana yang boleh. Kerja kampung, cucuk tanam, potong rumput, cuci pinggan dekat restoran, buat mana yang boleh buat, kan? Cuma apabila berkelapangan, isteri tu akan buat juga kuih untuk dijual di gerai berhampiran dengan rumah. Berat mata memandang, borek lai bahu memikul, kan? Jadi dia tidak pernah menyesal dengan kehidupan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dia yakin di sebalik musibah tu pasti ada hikmah. Tanya balik, kalau kita lah duduk dalam keadaan itu, adakah kita masih boleh bersikap dengan sikap yang sama seperti apa yang diceritakan tadi? Saya pergi satu program TV Al-Hijrah, masa tu My House, membaiki rumah orang-orang susah tu kan, tahun lepas. Di Johor ada satu rumah tu, dia ni susah tapi anaknya 7, bayang tu, susah-susah 7 anak. Susah betul, rumah ada 2 bilik je. Rumah ada 1 bilik je. Bilik tu pun untuk tukar baju je. Bergelimpangan tidur dalam rumah yang kecil ni. Saya pergi tengok bilik air dia, saya tengok pintu ni macam pernah aku kenal pintu bilik air ni. Di mana rupanya pintu almari buat pintu bilik ni. Pintu bilik air. Pintu almari. Dan dia gunakan dinding-dinding pakai canvas, dia tutup atas tu, mana yang bocor dia tukar canvas lain, yang macam banner-banner yang selamat datang yang tu, yang ada gambar Samsul Debat pun ada bumbung tu tutup. Tak, memang susah betul. Diuji pula anak sulung dia diuji dengan satu penyakit yang mana dia kena sawan. Dia akan kena sawan, dia ada satu sakit saraf, dia kena sawan dalam beberapa kali sehari. 3 ke 4 kali kena sawan sehari. Umur anaknya ni yang selalu dah mencecah 21 tahun, dia kena waktu umur 15 tahun. Dan bila dia kena sawan tu tak sedar tu, ayah dia kalau tak sedarkan dia cepat, dia boleh meninggal dunia kalau sebabkan sawan tu. Dan nak sedarkan dia, mak ayah ni kena sepak dia. Bukannya kejut siram air, tak, kena sepak, pukul betul. Kalau orang tak tahu, orang akan ingat dia ni menyeksa anak. Tu kalau kena dekat pasar raya, dia kata tak tahu nak buat macam mana, tapi dia terpaksa buat. Kalau tidak, anaknya mati. Dalam Johor, hanya anak dia saja yang alami penyakit macam tu. Dalam Malaysia ada 3-4 orang dia ada satu sindrom dia punya penyakit dia ni. Dia kena demam panas masa dia 15 tahun, malah tak sampai. Jadi kalau dia nak kena, anak ni yang dah tahu dia nak kena, dia akan duduk seorang-seorang dia akan tepuk dia. Jangan kena. Itu sebab pintu bilik air tu dia buat pintu bilik air pakai pintu almari, dia kata. Senang kalau anak dia masuk, dia kena masuk serbu anak dia. Macam tu sekali. Bayangkan ujian ayahnya kerja. Sampai masa saya interview tu, saya pun tak tahan nangis. Boleh tengok dekat dalam tu. Saya cover lah, sebab tak nangis. Sebab mak dia kata, ya Allah, saya doa biar dia mati dulu, Ustaz kata. Sebab kalau dia mati senang, kalau saya mati saya tak tahu siapa nak jaga dia. Dia fikir macam tu. Bayangkan. Bayangkan. Jadi anak-anaknya ni nampak dalam keadaan serba kekurangan, tak ada pun anak tu mengeluh, anak tersenyum, happy, ya. Macam tu juga yang kat Terengganu tu, suami tinggalkan anak-anak dengan isteri, buat apa pun tak, tinggalkan. Yang maknya ni meniagalah kuih hakok, meniaga kuih apa benda yang cakar-cakar tu. Kuih apa benda lah, adalah kuih bakar, ada kuih hakok, dia buat lah kat Terengganu.
Anaknya umur 12 tahun, tingkatan 2. 12 tahun dah masuk tingkatan 2. Sebab cerdik. UPSRA dia 12A. Anak dia yang 10 tahun dah darjah 6. Pun fast track juga. Keluar keputusan UPSRA gitu, dapat 10A 2B. Pandai semua. Dengan menangis dia kata, saya nak belajar ngajar sebab tak nak tengok mak susah lagi gitu. Dan tu ayat dia, semangat dia. Tu dengan tahap miskin. Anak ada kesedaran, bukan semua anak ada kesedaran. Di Seremban ada seorang budak ni. Masa tu dulu kan ada program satu murid satu sukan dulu kan, ada dulu sebelum PKP. Dia hari tu dia kata dia minta izin, cikgu boleh tak saya nak ambil adik saya cikgu. Masa tu dia bawa kita, sebab adik saya tak ada pengasuh, tak boleh nak jaga sampai tengah hari, ada hal. Yelah, pergilah ambil. Rumah tu dekat, rumah pengasuh tu dekat dengan sekolah dia. Dia ambil, dia dukung adik dia dekat belakang. Dia dengan tahap baru form apa? Dia baru form 2, tingkatan 2. Dia dukung adik dia dekat belakang. Adik dia rambut kering-kering, bawa dudukkan dekat kantin. Dia suapkan adik dia makan nasi lemak semata-mata, tak ada sambal, tak ada timun. Nasi je sikit, suapkan anak dia. Adik dia makan beria. Adik dia umur 2 tahun. 2 tahun lebih. Dia bagi makan. Cikgu cakap nak ambil ni duit ni. Tak apa cikgu, tak apa, saya okey je. Tanya cikgu kelas dia dekat situ. Cikgu dia dah nangis dulu dah. Siapa nama budak ni? Muhaimin, nama sebenar. Nama dia Muhaimin, nama budak tu. Bila tanya, rupa-rupanya adik dia dilahirkan dan mak dia meninggal waktu melahirkan adik dia ni. Dan dia yang tingkatan, dia 2 beradik je. Dia yang tingkatan 2 ni, ketika dia tingkatan 2, dia berupaya bawa adik dia ni untuk check up dekat klinik tanpa gagal. Setiap waktu check up dia akan dukung adik dia ni bawa. Dengan tahap baru tingkatan 2, anak kita tingkatan 2 main game. Anak kita tingkatan 2 belum tentu boleh buat. Ayahnya tempang, ayahnya kerja dekat car wash. Jadi dia yang kemas rumah, dia yang masak, apa yang boleh dia buat. Tingkatan 2, lelaki. Dan dia tak nak bantuan cikgu-cikgu. Nak ambil lah ni, tak apa cikgu, tak apa, cukup ni, tak apa adik saya boleh makan ni, cukup. Tapi waktu hari bantuan raya, dia dengan seronok beratur. Sebab dia tahu bantuan raya boleh bawa balik bagi ayah dia dengan adik dia. Itu. Tu saya kata, kadang bila kita tengok kan, sedih pun sedih, tapi kuat. Saya fikir anak saya pun tak boleh macam tu. Anak kita tak bagi buat benda tu. Dan dia manage buat. Jangan cakap hari ni semua orang senang, tak, ada orang susah. Ada orang susah. Kan? Tapi cekal. Walaupun dia susah, dia cekal. Ada orang bila suruh ambil bantuan, tak apa, dia tak nak, dia segan. Dia biar ada kerja. Ada seorang ibu tunggal tu sampai tumbuh tulang dekat tapak kaki ni. Tumbuh tulang, bertunas rupanya kaki ni. Kaki kan pernah boleh tumbuh tulang, jadi pijak, jadi sakit tu. Kena operate, kena bagi ubat, kecut kan kadang-kadang, macam-macam cara buat. Tapi ada orang taklah orang kata teruk sangat, tapi marah kalau tak dapat bantuan. Pergi dalam satu program bantuan Bank Rakyat pernah buat dulu, bagi bantuan zakat. Dalam satu majlis yang sama, suami cakap isteri dia meninggal, isteri kata suami sakit tenat. Dua-dua dapat 1,500 dalam majlis yang sama. Tu duit zakat tu. Bohong. Suami tergamak cakap isteri dah meninggal, isteri tergamak cakap suami sakit tenat. Dan akhirnya dua-dua dapat. Duduk je jauh dengan orang tak kenal. Saya beritahu kat Bank Rakyat, apa kau jual kau bagi bantuan macam ni? Kau pergilah semak dulu, tanyalah Jabatan Kebajikan, pergi siasat, tanya ketua kampung, tanya imam. Jangan main bagi tahulah duit kau banyak. Jangan tu. Ini dah banyak tahun lah. Lepas saya togur tu barulah dia buat cross reference, cross check dengan jabatan-jabatan lain. Jadi bayangan tak selesai lah kan. Jadi semua persoalan-persoalan ini kita lontarkan untuk kita fikirkan bersama. Allah jadikan hamba-Nya sama ada kaya atau miskin sebagai satu bentuk ujian dalam kehidupan. Firman Allah SWT yang bermaksud yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Ya. Ujian itu lain orang maka lainlah bentuknya. Ada orang Allah uji dengan miskin, tapi kelebihannya di tempat yang lain.
Ada orang Allah jadikan kaya, tapi kekurangannya di tempat yang lain. Di dalam kalangan hamba-Nya diuji dengan kemiskinan, Allah sebenarnya menguji bagaimana dia boleh bersabar dan berusaha untuk memperbaiki kehidupan dia. Dan orang tua-tua dulu-dulu kan, haji-haji, mak-mak haji yang ada dekat sini semua bukan orang senang dulu. Susah juga dulu. Nak membesarkan anak rasa macam tak boleh hidup ke tidak budak ni? Sampai sanggup tak makan, Pak Haji, Mak Haji nak bagi anak makan. Allahu Akbar. Dulu dapat ayam tu mewah sangat dah dulu. Hari ni rupa-rupanya orang terpilih je boleh makan ayam. Hari ni tiba-tiba ayam tak ada pula, tak cukup pula ayam. Merayau satu bandar kan, nak mencari ayam. Allahu Akbar. Semalam saya ceramah dekat Slim River. Orang pondok mu'alim sibuk minta rendang itik salai. Saya suruh maklum saya masak 6 ekor salainya. Dapatlah 12 bekas, siap satu bekas setengah kilo. Licin. Yang datang situ ramai kan. Jadi saya kata tak cukup ni, jadi ambil order dulu saya kata kan. Ada orang, saya tak makan itik kata. Ngada. Sedap itik tu. Yang pergi bayang dengan muncung itik tu musuh kan, tu kan sedap. Unta, ada yang tak makan lah unta. Makan je lah macam daging lembu kan. Kenapa tak makan kambing? Bau. Ada tak kambing yang tak ada bau kalau pandai masak kan? Sebenarnya kalau ikut muka lembu dengan muka kambing, lebih kurang je handsome tak handsome ni. Kan? Makan je lah, rezeki Allah bagi, apa risau kan. Jadi Allah SWT sebenarnya adil kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya, baik kaya maupun miskin. Kedua-dua keadaan itu sebenarnya Allah bagi nikmat juga kat kita. Dan kalau ada pun musibah, semua orang rasa, baik kaya baik miskin, semua rasa musibah menurut cara masing-masing kan. Kadang-kadang datangnya tu dalam bentuk baik, ada datang bentuk tidak baik. Barangkali orang yang ditimpa kemiskinan merasakan ia merupakan satu musibah, namun boleh jadi orang kaya menganggap kekayaan itu bukan musibah, tapi sebenarnya ia juga satu bentuk musibah, ujian kepada setiap manusia. Dan lebih menakutkan lagi bila ada orang dapat kekayaan tapi sebenarnya merupakan satu istidraj kepada dia. Allah bagi satu nikmat, bagi kemewahan supaya dia terus jauh daripada Allah. Allah pun tak nak kat dia. Yang tu kita takut, nauzubillah, minta jauhkan. Ya. Ada orang main nombor haji kan, cuba kan balikkan try beli nombor, contohlah. Tak kono. Orang yang Allah bagi ni kelebihan, dia boleh cari nombor. Dia ambil nombor plate Samsung Debat campur dengan nombor plate kereta Ustaz Azhan. Dia pusing-pusing dengan nombor tu, dia tikam, kena je. Asal main kena, tak first prize, third prize, tak pun dapat duit. Macam mana tu? Tu yang kita risau, takut istidraj. Allah bagi dia, pergi ambil lah. Tapi jangan belilah. Tadi saya bagi contohnya, jangan cuba lah beratur beli kan, nak tengok tanya nak tahu sekali kena pula badan muka. Dia jadi penyakit tu bila kena tu, memang penyakit tu kan. Istidraj tu Allah beri seseorang itu kekayaan dengan nikmat dan kesenangan, tapi pada masa yang sama menjauhkan dia daripada Allah. Begitupun orang miskin pula, jika dia bersabar, dia akan jauh daripada istidraj. Ya. Jadi macam mana pula kalau kita berdoa minta miskin, ya Allah bagilah aku miskin, ya Allah senang aku sikit aku ni, tak payah pening kepala. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW melarang kita berdoa perkara yang tidak baik. Jangan minta. Baginda menganjurkan kita berdoa supaya jauhkan daripada sedih, hutang, malas dan sebagainya. Kan? Nabi pernah menjadi orang kaya dan Nabi sentiasa kaya. Nabi kaya sebenarnya, tapi Nabi memilih untuk hidup sederhana. Bukan Nabi minta miskin, tak. Nabi memilih hidup sederhana. Kan? Nabi semayang, Nabi teringat lepas satu bekerja, Nabi balik teringat ada 7 ketul emas ada kat rumah ni. Nabi kelang kabut ambil, tolong sedekah kat orang, bagi kat orang cepat, jangan biarkan. Bagi. Susah hati Nabi bila ada harta ni, susah. Cuba kita susah, tak ada duit pun salah, susah hati. Semayang pun fikir, kalau naik akaun bank tinggal RM15 kan, contoh kan.
Tapi tak ada orang sini. Tak ada orang sini macam tu kan. Masa duit dalam tabung Kotaraja langsung tinggal RM15. Mana maunya. Tak ada. Tengok gaya pun apa. Tengok beg mana yang koman-koman. Semua beg tu nampak macam tu tu. Contoh lah. Jadi koman-koman pun lah, bagilah sedekah banyak sikit. Transfer online, account bank Islam, penerima Kompleks Tarbiyah Raudatul Jannah Kotaraja. Description, doakan saya kaya. Amboi, amount RM1. Tu tak tahan. Tangan amount RM1. Tu tak terdaya kan. Bagilah lebih sikit, up sikit standard. Ni awal bulan RM1, tengah bulan RM1, hujung bulan RM1. Dapat bonus RM1. Dapat air citra RM10,000 RM1 juga. Mempertahankan keseringitannya. Ya? Bagilah lebih kalau boleh bagi kan. Dalam surah Al-Imran ayat 92 Allah Ta'ala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian pada harta yang dicintainya. Nampak tabung, tengok beg, ada 2 helai, 100 hingga RM5. Mana yang kita sayang? RM5. Bagi RM5. Macam tu. Saya tak sayang 100 ni Ustaz, kejap lagi saya akan habiskan dia. RM5 ni saya sayang. Tu cara jawab orang yang memang tak nak bagi banyak tu. Macam itulah kan. Memang orang Islam kena kaya, tapi jangan terlalu mengejar harta hingga terlupa maksud tujuan hidup. Sebab itulah Nabi Muhammad memilih jalan hidup sederhana, dan baginda juga pada masa sama tidak melarang kekayaan. Baginda tahu sahabat-sahabat yang kaya itulah yang akan menyokong perjuangan baginda dan membantu mereka yang miskin. Maka sebab itulah kita ada zakat untuk menyeimbangkan antara golongan kaya dan miskin. Alirkanlah kebendaan kita ke akhirat. Bukanlah Islam menolak hidup kita untuk mendapat rumah yang besar, kereta besar, kebendaan dan kehidupan, tapi agama suci itu sebenarnya mengajar kita janganlah terpersona dengan harta benda sehingga kita meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dan Allah Ta'ala tidak memberikan kebenaran itu kepada semua hambanya, kerana dia lebih mengetahui apa yang sesuai untuk kita. Jika Allah berikan kebendaan, nescaya kita akan melampau di atas muka bumi ini. Oleh sebab itulah Allah menurunkan rezeki kepada kita dengan kadar yang sesuai dengan kita. Kita dapat harta banyak ni, alhamdulillah. Jangan petikai, kenapa aku tak kaya macam dia? Boleh ada juta-juta dalam bank. Tak salah kita ikut. Kan? Saya pun heran tengok penceramah kadang-kadang ada kan. Dahsyat dia. Bila dia diisytiharkan harta tu, bila tengok kalau berhasil 3 juta, 4 juta. Dahsyat. Dahsyat. Tu belum cerita lagi. Ada orang buat pusat macam ni, pusat pengajian. Buat pusat pengajian, loncat dari rumah kilat, kutip, satu batang tiang pun tak naik. Sudahnya duit yang bertukar kereta dia. Ada, dia bukan cakap apa. Saya baik, saya tak buka. Saya tak berani buka, kawan cakap kan. Ya. Saya pun bukan ustaz, baru nak start. Kan. Ni pun kongsi-kongsi je. Ambil poin-poin sikit, share kan yang baik-baik. Kan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia maksud memberikan manfaat pada orang lain. Jadi janganlah kita gundah dengan kemiskinan kita. Syukurlah dengan apa yang ada. Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Itu sebab ada orang tua tu, aku dah pencen tak payah fikir apa dah, relax lah. Aku relax. Duit ke USP aku dah RM500,000, relax. Pergi umrah dengan bini aku, jalan sakat. Relax, tak payah fikir apa. Tiba-tiba 2 minggu lepas dia pencen, dia pegang senapang depan bank. Jadi pengawal keselamatan. Itu orang kata aku tak payah fikir dah. Apa pasal? Tak cukup rupanya. Dapat duit, dia kerja dengan balik anak-anak dia. Anak cakap, bah nak kahwin, bah ni nak berniaga, bah ni tolong lah. Pada yang pencen-pencen, berhentilah menolong anak benda-benda macam tu. Dia nak menikah, kau carilah duit sendiri. Yang sedap engkau, yang teruk aku, apa pasal? Macam tu.
Beria sangat nolong anak. Kau tak ada duit, kau tak mampu lah tu, tak sah kahwin. Macam tu. Saya lah kalau saya. Pergi cuti, rehat. Hantar dalam 100, dalam 500 ribu ni Ustaz, 10 ribu saya bagi kat komplek Tabiah Radatul Jannah. Oh cik, macam tu. Pula garang sikit kan. Contohlah. Saya pun kena tipu dengan orang, awak macam mana? Saya siap niat tu bagi ni untuk arwah abah saya, arwah atuk saya ni, pusat pengajian. Bagi tak ada. Habis tuan. Sampai macam mana tuan, manusia kan. Dia dapat duit ni bukan semua orang boleh tahan dengan hujan duit ni. Yang tak tahan tu letaklah muka saya tu. Dekat sumbangan tu, letak muka saya, muka berapa ustaz. Dah ramai pula orang ikut menyumbang. Sedih saya, ada seorang tu siap telefon saya ni menyara abang OKU 2 orang. Saya bagilah sumbangan sebab nampak ustaz pun sama kat sana. Saya pun jawab, aku pun kena tipu dengan dia, kau tahu, dia kata tu. Dekatlah macam tu. Nah, macam Ustaz Azhar kita dah nampak, memang kutipan ni memang tampak lah kan. Apa yang kita risau? Bagi je lah. Saya pergi tengok ke atas tu, kata betul ke boleh siap tu, yang rumah yang atas ni, yang rumah penginapan yang atas tu kan. Rupanya alhamdulillah siap dah, cantik, siap dengan dapur, siap dengan apa, aircon. Silap-silap tidur tak datang kuliah sini, punya seronok tidur kat atas kan. Iya, cuma ialah tapi ustaz lutut, ustaz exercise naik bukit. Tak lama esok saya suruh buat eskalator turun bawah kan, naik tu. Ya. Tu sebabnya jangan kita gundah bila Allah bagi tu. Memang betul lah Nabi sebut anak-anak Adam bagi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tapi Nabi juga beritahu manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Kita rasa cukup, kita rasa syukur, alhamdulillah, kita akan rasa senang dan tenang hati. Jangan kita risau. Dan jangan lupa tentang sedekah. Nabi sebut apa? Bala dan musibah. Nabi sebut bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Yang pun yang kita takut kan? Jadi tentu ada perempuan rasa cukup lah sakat tu, dah tengah hari dah, okey lah tu, tak payahlah lama lah kan. Yang paling penting sekali adalah sebenarnya berpada dengan yang ada. Berpada dengan yang ada, itulah konsep qanaah kan. Tu dia kan. Kau melompek sama patah, kau terjun sama basah kan. Seiyo sekata kan, selenggang seayun. Kau dapat sama labo, kau cicir sama rugi. Tu dia cakap tu. Maknanya mana yang ada lah. Tak usah lah kita poning-poning kepala. Kau hidup sama kita muafakat, kau mati sama tanamkan. Tengah kan? Ada biar nak datang, biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Nampak kan? Itulah dia. Hidup kita ni senang ni kan? Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduk beradab, togak bersantun. Kan? Kan elok tu. Adab dia datang, elok suka nengok kan. Kan kau panik kan, singgah ke air terjun tu, ke bawah tu, sejuk sikit terjun kan. Cakap tu tadi cantik tempat ni dah. Disebabkan aktif kuliah kat atas ni, tiba-tiba hidup pula resort bawah ni saya nampak. Ada lah yang buat swimming pool, ada lah sekangkang orang punya lebar. Macam mana swimming pool? Macam kolam air. Tak apalah, janji ada kan, janji ada untuk budak-budak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa cukup lah setakat tu. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada lah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik
semua menyemput hari ni, rasa nak junjung. Tu saja pada saya, ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada lah kan, faham lah tu. Pen ni nak ambil gambar pun boleh. Gambar tagak RM10, gambar rabah RM15.